Rasulullah, bagaimana orang itu kalau ingin menegur dalam salat itu, kalau laki-laki dengan tasbih, tapi kalau perempuan dengan menepuk tangan, daripada telapak tangan dengan zahir tangan kiri. Satu peristiwa baginda Rasulullah SAW salat, nanti yang kisah yang tadi saya sambung nanti. Kemudian ada satu sahabat Nabi, dia bersin, ada badui di sebelahnya itu kata alhamdulillah, cakap alhamdulillah. Oh, sahabat itu pun cakap alhamdulillah. Kata badui itu yarhamukallah. As-sahabah dah pada tengok kepada badui itu pasal apa? Pasal dia cakap dalam salat mana boleh cakap yarhamukallah. Maka mata as-sahabah yang memandang kepada badui itu dengan pandangan yang lain macam. Badui itu pun cakap, kamu tengok-tengok aku pasal apa? Baru setelah itu sahabat marah, tepuk tangan dan tepuk kepada pahanya. Maka barulah badui itu paham kalau dirinya telah buat satu perkara yang mereka tak suka. Baru dia diam. Selepas salam baru ditanya oleh baginda Rasulullah, siapa tadi yang cakap tadi? Galannya Rasulullah. Gal kata badui itu, demi Allah dia tak marah kepada saya, tak maki kepada saya. Apa pasal saya buat macam tu? Hanya dibagi tahu dalam salat tu tak boleh bercakap, yang boleh itu adalah doa dan baca Quran serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sahabah ketika tepuk tangan, Sayyidina Abu Bakar pun pada akhirnya ramai sangat yang tepuk tangan ini. Apa pasal, apa jadi di belakang? Sayyidina Abu Bakar pun menoleh. Nampak kalau di belakang Sayyidina Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Menoleh dalam salat itu kalau wajah sahaja tidak batal, tapi kalau yang menoleh tubuh badan, dada, mengalih daripada kiblat, baru itu akan menjadi batal, karena menghadap kiblat itu adalah dadanya. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika nampak kepada baginda Rasulullah berada di belakang, Sayyidina Abu Bakar berundur, ditahan oleh Nabi. Setelah takbir baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tetap berundur. Lalu Nabi menuju ke hadapan, tukar imam di dalam salat. Hadits Bukhari. Maka Sayyidina Abu Bakar selesai daripada salat, ditanya oleh baginda Rasulullah, ya Abu Bakar, bukankah aku suruh kamu tidak berundur dan aku bagi isyarat kepada kamu untuk tetap di tempat kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tak patut bagi anak Abu Quhafah, yakni dirinya, menjadi imam di hadapan Rasulullah. Tak layak nak jadi imam kau di belakang. Ini bahagian daripada ta'zim, kasih dan cintanya, pengagungannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dari riwayat hadis yang dalam Sahihul Bukhari ini yang saya ceritakan, ada dua perkara. Yang pertama pengagungan Sayyidina Abu Bakar dan suruhan Rasulullah. Pengagungan Sayyidina Abu Bakar pada baginda Rasulullah, melihat tak patut dirinya menjadi imam kepada Rasulullah sebab dia orang yang mulia. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar untuk tidak bergerak, posisinya menjadi imam, tapi dia tetap berundur. Adakah Sayyidina Abu Bakar tidak patuh kepada suruhan Rasulullah, yang mana kalau Nabi suruh mesti kita patuh dan taat? Ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diterjemahkan oleh para as-sahabah, diutamakan oleh para as-sahabah berbandingkan suruhan Rasulullah kepada perkara-perkara yang tak menyentuh tentang masalah syarak atau al-halal dalam ahkam, sesuaian dalam hukum. Selagi tidak menyentuh kepada hukum, as-sahabah akan menentukan atau mendahulukan taat dan ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ali menulis dalam Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, tulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr.
Kata Suhail ibn Amr mengatakan, kalau kami tahu kamu ini Rasulullah, kami tak akan perangi kepada kamu. Hapus Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, hapus Rasulullah. Ali mengatakan, aku tak akan hapus ini. Sayyidina Ali tak dengar cakap Rasul kan? Nabi tak marah. Kata baginda Rasulullah, tunjukkan di mana tempatnya. Diambil apa itu air, dihapus tulisan Rasulullah oleh baginda Rasulullah SAW. Di saat Sayyidina Ali tak dengar cakap Nabi. Bukan tak dengar cakap. Kasih dan ta'zimnya kepada Rasulullah itu melebihi daripada apa yang disuruh oleh Nabi. Dan Nabi pun tak marah kepada Sayyidina Ali. Nabi pun tak marah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa pasal disuruh tetap dia masih berundur? Apa pasal Sayyidina Ali suruh hapus, tak nak hapus? Pasal hormat ta'zim kepada Nabi SAW. Bagaimana tidak mentakzimkan kepada baginda Rasulullah, sementara sebelum ditakzimkan oleh manusia, Allah sudah mentakzimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ada selisih faham dengan Sayyidina Umar dalam satu permasalahan di hadapan Rasulullah. Sehingga kata Sayyidina Umar mengatakan, ma'arata illa khilafi. Kamu ini sentiasa nak berselisih faham saja dengan saya. Di hadapan Rasulullah turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Akan digugurkan pahala yang kamu dah buat sementara kamu tak sedar. Dengan apa? Angkat suara melebihi volume suara Nabi SAW. Volume suara Nabi pun dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata perawi, setelah itu kata Sayyidina Abu Bakar tidak bercakap kepada Rasulullah illa hamsa, kecuali bisik-bisik. Takut suaranya itu lebih daripada suara Nabi. Terkadang baginda Rasulullah, ulang wahai Abu Bakar. Abu Bakar tak cakap dengan Nabi SAW, sekali lagi ulang, tak dengar. Pasal apa? Takut suaranya melebihi daripada nada suara Nabi Muhammad SAW. Ta'zim kepada baginda Rasulullah. Seseorang manggil kepada Rasulullah SAW dengan panggilan ya Muhammad, dengan panggilan yang macam kita panggil kawan satu dengan yang lain. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan kamu nak panggil kepada Rasul ini macam kamu panggil dengan satu dengan yang lain. Ini insan istimewa. Aku sendiri Allah tak pernah panggil dia Muhammad dalam Quran. Allah panggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhan muzammil, ya ayuhan mudaththir. Tak ada ya Muhammad. Kalau yang lain ada. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahan min dunillah. Ya Musa inni takhadtuka bi risalati wa kalami fakhudh ma ataytukum min asy-syakirin. Ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Semua nabi yang dipanggil oleh Allah direct ada, tapi Nabi tak Muhammad tak ada. Panggil gelarannya. Jangan kamu samakan ini insan dengan orang lain. Ketika orang memaki kepada baginda Rasulullah dengan tukang sihir, Allah mengatakan dia bukan tukang sihir. Orang mengatakan Nabi itu gila, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi kamu itu orang yang berada di tengah-tengahmu, kamu itu tidak gila. Ketika orang mengatakan dia itu penyair, Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tak ajarkan kepada dia syair. Setiap orang yang ingin merendahkan martabat Nabi, yang membela itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan orang ini adalah amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib orang yang mendakwa dirinya itu kasih dan sayang ada kepada baginda Rasulullah diterjemahkan melalui mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahlawan yang kedua adalah seorang bernama daripada kalangan perempuan atau wanita, bernama Nasibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Nasibah mempunyai dua orang anak, yang kedua-duanya itu ikut dalam peperangan bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Yang satu syahid dalam peperangan itu, dan yang satu lagi yang satu dibunuh oleh Musailamatul Kadzdzab. Nasibah dia itu ikut dalam peperangan Uhud untuk menjadi nurse,
perawat kepada orang-orang yang sakit daripada kalangan kaum muslimin yang terluka. Di saat Nasibah merawat beberapa kaum muslimin yang terluka dan peperangan pada waktu itu adalah kaum muslimin mengalami kekalahan, didapati Nasibah mendengar suara seorang kafir bernama Ibnu Qam'ah. Dia mengatakan di atas kudanya, "Mana itu Muhammad? Hari ini satu antara dua. Kalau tidak saya, dia yang mati." Nasibah mendengar dan tidak sabar, keluar dengan membawa pedang. "Gal, kamu mesti mendahului aku terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan Rasulullah." Perempuan memegang pedang. Ini yang cerita Nasibah sendiri. "Gal, aku berperang dengan dia. Aku berkali-kali dah kenakan dia itu, tapi itu benar-benar pakai baju besi sehingga pukulan aku tak berkesan kepada dia. Sampai dia berjaya untuk menusuk kepada leher aku dan berlubang lehernya penuh dengan darah." Dalam keadaan begitu Nasibah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika aku ini menghindari hujanan panah daripada orang-orang kafir Quraisy, aku tidak melihat ke kanan kecuali aku nampak Nasibah yang menghalang panah itu dengan dia punya pedang. Aku menoleh ke kiri, nampak dia pun di sebelah kiri. Itu sebelah lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Seorang wanita yang memahami akan makna mengagungkan kepada baginda Rasulullah walaupun dengan mengorbankan nyawanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu aula, diutamakan ke atas orang-orang beriman melebihi daripada nyawa mereka sendiri. Ini yang diajarkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah kepada orang yang ingin mengungkapkan kasih dan ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalangan kanak-kanak, ini semua pahlawan cinta. Kanak-kanak bernama Mu'ad dengan Muawiyah dalam peperangan Badar. Duduk di sebelah Abdurrahman bin Auf, sebelah kanan Mu'ad, sebelah kiri Muawiyah. Kata Mu'ad mengatakan, "Ya Am," ini sedang diluruskan saf oleh Nabi SAW. Kata Mu'ad mengatakan, "Ya Am," dan tengok subhanallah, budak-budak kecil belasan tahun pun juga ikut bersama dengan Nabi SAW. Ingin membela, menegakkan dan juga membawa, mengekalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak sedikit daripada kalangan mereka kanak-kanak yang kalau ikut dalam saf bersama dengan baginda Rasulullah, kalau Nabi tengok nampak budak ini kecil, baginda suruh balik. Pasal apa? Terlalu kecil. Itu disuruh balik bukan seronok, dia menangis. "Ya Rasulullah, apa pasal kamu suruh balik? Apa pasal kamu suruh saya balik? Saya nak ikut berjihad dengan engkau." Samurah ibn Jundub dan juga Rafi' ibn Khudayy dalam peperangan itu dihalau disuruh balik oleh Nabi SAW karena terlalu kecil. Kata Rafi' mengatakan ibn Khudayy, "Ya Rasulullah, saya walaupun kecil saya ada kepandaian untuk memanah." Kata Nabi, "Oke, kalau begitu kamu ikut." Samurah ibn Jundub jealous. "Ya Rasulullah, apa pasal kamu bagi dia, saya tak bagi ikut bersama dengan dia? Kalau saya bergusti dengan dia pun saya boleh kalahkan kepada dia." Dan kepada Rafi' ibn Khudayy. Dua-dua diizinkan pada akhirnya oleh Nabi SAW. Yang ketika diusir, kedua-dua menitiskan air mata. Ini budak-budak yang kalau umur kita sekarang, budak-budak zaman kita masih main di playground saja. Ini mereka ingin masuk dalam peperangan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ditolak, disuruh balik, mereka menitiskan air mata. Salah seorang daripada mereka datang kepada ayah dan ibunya. "Ya abati, wahai ayahku, adakah pesanan yang kau nak sampaikan kepada Rasulullah ini setelah wafatnya Nabi? Ada pesanan tak kau nak sampaikan kepada Rasulullah?" Ayahnya pun pelik, "Wahai anakku, nak cakap apa kamu ini?" "Kalau wahai ayahku, saya berjanji nak ikut peperangan bersama dengan Amirul Mukminin, yang kalau saya syahid dalam peperangan itu saya akan berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kamu ada pesan, saya akan sampaikan kepada Rasulullah." Budak kecil. Entah ayahnya apa yang mendidik kepada budak-budak pada waktu itu, dan bagaimanakah budak-budak di zaman kita ini dididik oleh orang tuanya.
Al-Mu'ad dengan Muawid berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Pak Cik, kau tahu tidak di antara mereka itu musuh-musuh yang ada di hadapan, yang mana satu yang namanya Abu Jahal?